macam kan. Boleh saya menjawab panjang sikit? Takut-takut nanti ada kawan-kawan dah bersedia nak bertanya ni, tak boleh nanti bertanya. Apa saya kata sini? Jadi sebab itu saya ada menulis sebuah buku, dah lama kita keluarkan, siapa menjadi kurun yang saya dapat masukkan di buku saya itu, kerana bila saya membaca kitab-kitab saya terjumpa. Jadi kita terjumpa di dalam kitab Mujaddid kurun yang pertama Umar bin Aziz, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Abul Hasan Asy'ari. Keempat, dia berjuang di turunan siapa tak sebut. Tapi yang pelik, kita baca dalam kitab disebut Imam Al-Baihaqi, yang kelima Imam Ghazali. Begitulah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu buku. Okey, satu buku yang sangat menarik mengenai sejarah Al-Arkam, iaitu Al-Arkam Tersungkur di Pintu Syurga. Okey, buku ni dihasilkan lebih kurang pada tahun 1998 oleh Zabidi Muhammad. Okey, Zabidi Muhammad ni adalah orang kuat Al-Arkam lah. Okey, di mana Zabidi ni merupakan penasihat undang-undang 2 Pertubuhan Al-Arkam Malaysia, dan Zabidi ni sebenarnya adalah bekas magistrat. Okey, dia bekas magistrat mahkamah di beberapa mahkamah magistrat di Kelantan seperti Gua Musang, Kuala Krai dan sebagainya. Okey, kemudian dia juga adalah bekas penasihat undang-undang bagi kerajaan negeri Kelantan. Kemudian dia mungkin berhenti dan dia masuk Al-Arkam. Dan dalam buku ni dia menceritakanlah mengenai bagaimana Al-Arkam itu dan sebagainya lah. Okey, buku ni daripada kulit ke kulit dia ada sebanyak lebih kurang 262 muka surat. Ada banyak juga gambar-gambar kenangan daripada Al-Arkam. Okey, dan kita semua tahulah Al-Arkam adalah pertubuhan yang diasaskan oleh Abu Ya Asy'ari. Okey, dia bertahan selama 26 tahun sebelum diharamkan oleh kerajaan Malaysia dan juga Majlis Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia lah. Okey, buku ni terjual lebih kurang 40,000 naskah, sangat banyak, 40,000. Okey, dan cerita-cerita dia sangat menarik lah. Okey, jadi saya dah tulis beberapa benda yang menarik lah dalam buku ni. Okey, buku yang dengan saya ni adalah cetakan ke-10. Cetakan ke-10 tahun 2007. Okey, dia mula keluar tahun 1998. Jadi 2007 dia keluarkan cetakan yang ke-10. Jadi buku dengan saya ni adalah buku cetakan yang ke-10. Okey, dalam buku ni dia ada sebanyak 12 bab. Okey, ada 12 bab. Dia cerita daripada kemegahan Al-Arkam itu sendiri, aset-aset Al-Arkam yang sangat banyak, kemudian dari segi perniagaan Al-Arkam dan sebagainya, sehinggalah kepada geng-geng Al-Arkam ni bertaubat. Daripada kemegahan Al-Arkam sehinggalah kepada geng Al-Arkam bertaubat. Okey, antara yang menarik, okey, antara bab yang menarik saya senaraikan di sini ialah ada beberapa bab yang menarik. Pertama adalah bab yang pertama, Empayar Al-Arkam 26 tahun. Okey, kita tahu Al-Arkam ada bas 2 tingkat, ada banyak perniagaan luar negara, dia ada hubungan dengan negara luar, ada hubungan dengan Thailand, ada hubungan dengan Filipina, dengan Jordan dan sebagainya. Okey, dalam ni dia ceritalah banyak aset-aset Al-Arkam, dan Al-Arkam ni antara pertubuhan yang menggunakan telefon ataupun telefon zaman dulu, antara pertubuhan terawal menggunakan telefon sebab dia banyak duit. Okey, dan pertubuhan dia juga adalah pertubuhan yang sangat mewah lah. Okey, dan dia sering menjalankan kegiatan dakwah ke luar negara, termasuklah ke China, ke Filipina, ke Thailand dan sebagainya. Dan menariknya, cara dakwah Al-Arkam ni tidak sama dengan cara dakwah kebanyakan pertubuhan-pertubuhan lain. Contoh, kalau kita ni bila kita pergi berdakwah, kita seru kepada direct, kita seru dia supaya masuk Islam dan sebagainya.
Kalau tabligh pula dia bawa rumah ke rumah dia pergi. Tapi Al-Arkam ni dia special. Cara dakwah dia adalah cara dakwah yang cukup special, di mana dia akan menggunakan status korporat. Dia menggunakan korporat dia menggunakan syarikat dia untuk berdakwah. Okey, bagaimana? Contohnya dia pergi ke Filipina. Okey, dia pergi ke Filipina, dia tak cakap dia pertubuhan dakwah, tak ada. Dia tak cakap macam tu. Okey, tapi mereka ni akan pergi ke Filipina. Contoh dia pergi ke Filipina, dia cari orang besar dekat Filipina dengan alasan untuk mengadakan hubungan niaga. Okey, dan semasa Presiden Ramos, mereka sempat berjumpa dengan beberapa orang kuat Presiden Ramos, termasuk anak Presiden Ramos. Okey, dia jumpa pegawai tinggi kerajaan. Okey, jadi untuk mewujudkan hubungan perdagangan ni, jadi adalah majlis sikit antara orang peniaga-peniaga Filipina dengan Al-Arkam. Jadi dalam situ semasa ucapan dan sebagainya, Al-Arkam tak cerita pun pasal bisnes, dia cerita pasal dakwah Islam. Dia bercakap pasal Islam. Ini hebatnya Al-Arkam. Dan kebanyakan teknik-teknik ni berjaya sebenarnya. Okey, ramai orang-orang bukan Islam daripada kalangan korporat, masuk Islam kerana style dakwah Al-Arkam yang menggunakan imej korporat dia. Okey, itu cara dia lah. Okey, dan Al-Arkam ni juga mempunyai hubungan luar negara yang sangat banyak lah. Dia ada link dengan orang-orang kaki tangan kerajaan Jordan, dengan Thailand dan sebagainya. Bahkan Al-Arkam ni percaya, sehingga saat-saat terakhir Ustaz Asy'ari ditangkap, dia percaya bahawa kerajaan Thailand melindungi dia daripada special branch Malaysia. Kemudian bab yang menarik lagi adalah perang antara Al-Arkam dan juga pusat Islam. Jadi saya tak tahu apa punca pusat Islam tiba-tiba menyerang Al-Arkam. Pada suatu hari pusat Islam ni telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Al-Arkam ni melatih pengganas dia dekat Thailand. Apabila dia bercakap macam tu, maka Al-Arkam ni telah membalaslah. Dan jelas sekali apa yang dikatakan oleh pusat Islam itu merupakan satu fitnah yang besarlah. Jadi pusat Islam ni sebenarnya tidak disukai oleh pertubuhan agama pada waktu itu. Sama ada PAS ke, ABIM ke, ataupun Al-Arkam sendiri. Dalam konteks ni pusat Islam telah bertindak memfitnah Al-Arkam. Jadi Al-Arkam pun balaslah fitnah tersebut melalui media dan sebagainya. Kemudian benda ni menyebabkan hubungan antara Malaysia dengan Thailand menjadi renggang, di mana Thailand menafikan bahawa Al-Arkam melatih tentera dia dekat Thailand. Jadi bergaduh begitulah. Jadi akhir sekali untuk menyelesaikan masalah ni, kerajaan Malaysia ambil campur tangan. Antaranya oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang menyatakan bahawa wanita-wanita Al-Arkam ni adalah macam perempuan pelacur lah, ataupun humble sex. Macam humble sex. Jadi makin marahlah orang Al-Arkam apabila Mahathir bercakap demikian. Tapi sebenarnya ucapan Mahathir itu pada saya lah, dia adalah satu tindakan untuk memanaskan isu. Sebab Mahathir dah tahu pada waktu itu bahawa Al-Arkam memang dalam usaha untuk menjatuhkan dia dan juga Anwar Ibrahim. Sebab Ustaz Asy'ari kata sebelum dia ditangkap, daulah Islam, dia kata daulah Islam mengikut jadual Allah akan berlangsung lebih kurang 2 ataupun 3 bulan saja lagi. Jadi Mahathir mungkin takut dengan benda ni, dengan pengaruh Al-Arkam, dengan simpati Al-Arkam. Sebab pada waktu itu orang Cina pun sebenarnya bersimpati dengan orang Al-Arkam, walaupun mempunyai agama yang berbeza. Jadi mungkin disebabkan Dr. Mahathir takut, dia pun mungkin dia suruh pusat Islam menyerang Al-Arkam. Kemudian dia panaskan balik. Dan kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, dia pun tangkap orang-orang Al-Arkam tersebut. Kemudian tajuk yang seterusnya adalah pertemuan antara Datuk Seri yang sekarang ni Tan Sri Norian Mai, iaitu pengarah special branch dekat Malaysia ni. Pengarah special branch, dia jemput beberapa orang semasa dia nak tangkap lah. Semasa dia nak menangkap, dia jemput beberapa orang pemimpin Al-Arkam untuk bertemu dekat sebuah hotel.
Okey, mereka ni berbincang lah. Okey, berbincang. Tapi sebenarnya Noriam Mai ni dia ada hajat lah sebenarnya. Tapi dia tak nyatakan. Okey, hajat dia nak tahu kalau dia tangkap Asy'ari dan juga pemimpin-pemimpin utama dekat Al-Arkam ni, adakah orang Al-Arkam akan memberontak sebagaimana orang Mamali? Okey, Mamali hanya satu tempat saja di Kedah. Tapi Al-Arkam ada 44 perkampungan Al-Arkam di seluruh Malaysia. Kalaulah mereka ni memberontak, angkat senjata dan sebagainya sebagaimana orang Mamali, maksud dia ada 44 peristiwa yang hampir sama dengan Mamali dekat Malaysia. Dan ini akan memburukkan imej Dr. Mahathir. Okey, Dr. Mahathir imej dia dah buruk semasa peristiwa Mamali. Kalau ada lagi peristiwa Al-Arkam, okey, ini lagi memburukkan keadaan. Okey, jadi Datuk Noriam Mai ni, Special Branch ni, okey, telah jumpa dengan pemimpin Al-Arkam. Dia tanyalah, okey, walaupun tak direct, dia tanya, antara dapatan dia ialah orang Al-Arkam ni tak akan memberontak dengan kerajaan, tak akan angkat senjata. Okey, jadi Datuk bagi Noriam Mai, okey, jadi sangat mudahlah. Okey, kalau macam tu dia kata sangat mudahlah untuk dia nak tangkap pemimpin-pemimpin Al-Arkam tersebut. Okey, kemudian peristiwa penangkapan Ustaz Asy'ari dekat Thailand. Okey, peristiwa ni anda kena baca dekat buku ni. Okey, memang kena baca sebab peristiwa dia sangat menarik, macam Mossad ataupun perisik Thailand ni, perisik Israel ni nak tangkap salah seorang yang terlibat dalam pembantaian orang Yahudi. Okey, sangat-sangat menarik. Okey, cara ditangkap. Okey, dan penangkapan Ustaz Asy'ari di Thailand tu sebenarnya tanpa pengetahuan Menteri Dalam Negeri Thailand dan juga tanpa pengetahuan kerajaan Thailand. Okey, jadi masa tu polis Thailand memandai-mandai untuk berpakat dengan Special Branch Malaysia bagi menangkap Ustaz Asy'ari. Okey, kemudian bab yang menarik adalah roadshow dan juga ISA kedua. Okey, roadshow dan ISA kedua ni sangat menarik pada saya kerana pertama roadshow pemimpin-pemimpin Al-Arkam nak menjelaskan mengenai Al-Arkam secara tersembunyi. Masa tu geng-geng dia ni kena ISA. Jadi mereka ni dipaksa untuk bertaubat. Jadi geng-geng pemimpin Al-Arkam ni termasuk Ustaz Asy'ari, okey, mereka bertakiyah. Okey, mereka kata mereka bertaubat, tapi dalam masa sama sebenarnya mereka tidak bertaubat. Jadi mereka pun buat roadshow lah dengan kedatangan SBSB ni sekali. Mereka buat roadshow menjelaskanlah, okey, secara takiyah mereka menjelaskan bahawa mereka bertaubat dan sebagainya. Padahal sebenarnya sebahagian besar belum bertaubat lagi. Okey, dan bab roadshow dan SA kedua ni sangat penting kerana di sinilah twist ada apa cerita dia, ada cerita dia ataupun benda yang paling besar berlaku pada bab ini, di mana tiba-tiba seorang perempuan nama dia Azura telah ditangkap dan dikenakan ISA. Okey, Azura ni dia kata dia boleh berjalan secara rohani ataupun pengembaraan rohani, dan dia kata dia boleh berjumpa dengan Rasulullah secara boleh menjadi boleh berjumpa dengan Rasulullah lah, dan Rasulullah mungkin boleh masuk badan dia untuk bercakap dengan orang lain. Okey, jadi Abuya Asy'ari ni, Ustaz Asy'ari ni percaya dengan dakwah Azura itu. Okey, jadi Abuya ni dia sering cakap dia dapat alamat daripada Rasulullah. Okey, sikit-sikit dia kata Rasulullah, sikit-sikit Rasulullah bagi tahu, sikit Rasulullah bagi tahu. Okey, tapi sebenarnya bukan Rasulullah yang bagi tahu, tetapi Azura. Okey, Azura ni mengaku bahawa dia macam didatangi Rasulullah kemudian bercakap dengan Ustaz Asy'ari. Dan peristiwa ni berlaku lebih 100 kali. Okey, Azura ni telah menipu Ustaz Asy'ari bahawa dia didatangi Rasulullah ni lebih daripada 100 kali. Sehingga kan ada rakaman. Okey, pernah didedahkan rakaman mengenai percakapan Ustaz Asy'ari dengan Rasulullah tu lah. Okey, dengan Azura tu. Okey, didedahkan dekat TV Malaysia. Okey, yang ni masalah dia lah. Okey, sebab Ustaz Asy'ari mengaku bahawa dia boleh berjumpa dengan Rasulullah secara yaqazah. Yaqazah ni berdepan ataupun secara nyata. Okey, Rasulullah duduk depan dia. Okey, Ustaz Asy'ari kata dia boleh jumpa Rasulullah bila masa sahaja yang dia nak. Okey, yang ni masalah dia. Masalah dalam pegangan dia lah.
Okey, dan sebenarnya bukan Rasulullah yang dijumpa, tetapi seorang perempuan yang bernama Azura. Okey, Azura ni lah yang membawa kepada kesesatan kumpulan Al-Arkam sebenarnya. Okey, kemudian tamat situ. Okey, kita tengok beberapa perkara yang menarik dalam buku ni. Pertama adalah mengenai aurat Muhammadiyah. Kita tahu aurat Muhammadiyah telah diharamkan oleh Kerajaan Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Dan bagaimana Ustaz Syahri mendapat aurat Muhammadiyah? Okey, ada dua. Okey, pertama adalah dia dapat daripada ayah saudara dia, iaitu Lebay Ibrahim. Okey, semasa dia masih sekolah lah. Okey, dia dapat daripada ayah saudara dia, Lebay Ibrahim. Tetapi aurat Muhammadiyah pada zaman bapa saudara dia ni tak ada penambahan, ataupun benda ni adalah benda yang bagus lah, benda yang suci, tak sesat. Okey, tapi satu hari dia berjumpa dengan cucu Muhammad Suhaimi. Okey, dia jumpa dengan cucu Muhammad Suhaimi masa dia masih sekolah. Okey, cucu Muhammad Suhaimi ni dia baca aurat Muhammadiyah juga, tetapi ada penambahan Muhammadun Mahdi. Muhammadun Mahdi. Okey, jadi kepercayaan cucu Muhammad Suhaimi ni, dia percaya bahawa datuk dia masih hidup dan datuk dia akan bangkit kembali menjadi Imam Mahdi. Okey, di sini masalah dia. Apabila Ustaz Asy'ari mempercayai dakwaan bahawa Muhammad Suhaimi ni adalah Imam Mahdi. Okey, jadi pertama dia dapat aurat Muhammadiyah daripada pak saudara dia, Lebay Ibrahim. Okey, aurat Muhammadiyah tu benda yang bagus lah, benda yang tak ada tambahan, tak ada karut dan sebagainya. Tetapi apabila dia ambil dengan cucu Muhammad Suhaimi ni, itu karut. Sebab dia ada tambahan Muhammadun Mahdi, iaitu Muhammad tu Mahdi ataupun merujuk kepada datuk dia. Dan kita tahu sebenarnya nama sebenar Imam Mahdi adalah sebagaimana Nabi Muhammad bin Abdullah, dan juga keturunan daripada Muhammad. Bukannya tiba-tiba orang Jawa nak jadi Nabi Imam Mahdi dan sebagainya. Okey, jadi berbalik kepada tadi. Okey, apabila Buya ni dia terbongkar penipuan dia dengan Azura ni, jadi geng-geng pemimpin Al-Arkam ni tak puas hati. Okey, rupanya selama ni dia mengikut ajaran sesat, bukannya ajaran dakwah. Okey, apabila mereka tak puas hati, mereka jumpa Buya. Okey, mereka soal Buya dan sebagainya. Dan pemimpin Al-Arkam ni, terutamanya pengarang dia Zabidi Muhammad ni, telah mengatakan pada waktu itulah respek dia dekat Buya jatuh seteruk-teruknya, kerana semua jawapan Buya tak jawab. Dia jawab tak tahu, tak tahu, tak tahu. Apabila pemimpin Al-Arkam cuba mendapatkan kepastian, dia kata kalau dulu Buya ni kalau tanya apa-apa soalan dia akan boleh berhadapan apa-apa soalan. Tetapi kini Buya hanya boleh jawab tak tahu, tak tahu, tak tahu apabila penipuan dia dengan Azura terbongkar. Okey, yang ni sangat menariklah, bab-bab yang hujung dah nak masuk peleraian. Okey, antara tokoh-tokoh tersohor lah. Okey, tersohor yang anggota Al-Arkam, antaranya Ustaz Fahrul Muhammad Juwai. Okey, Fahrul Muhammad Juwai ni antara orang kuat jugalah. Okey, orang kuat Al-Arkam. Kemudian Ustaz Nazri Raihan. Okey, dan satu lagi yang paling besarlah jawatan dalam kerajaan, iaitu Khairul, okey saya lupa nama dia, Khairul Anwar Ujang. Okey, Khairul Anwar Ujang ni adalah penasihat Undang-Undang 1 bagi Pertubuhan Al-Arkam, dan dia juga sebenarnya adalah peguam kanan. Okey, peguam kanan persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Jadi pangkat dia ni sebenarnya besar jugalah. Okey, mungkin disebabkan ramai pejabat awam pada waktu itu terpengaruh dengan Al-Arkam, juga menjadi punca kepada Dr. Mahathir untuk menghapuskan Al-Arkam sehingga ke akarnya. Okey, walaupun Al-Arkam ni dihapuskan, tetapi Ustaz Asy'ari dia tukar strategi. Okey, dia tak nak lagi ada unsur-unsur macam Islamik ni, jadi dia tukar strategi, bergerak menggunakan syarikat. Jadi contohnya tamrin ke sebagainya, dia panggil motivasi. Gitu. Dia tukar motivasi syarikat, tapi sebenarnya macam tamrin Al-Arkam lah. Okey, dan satu lagi peristiwa menarik adalah peristiwa penangkapan Ustaz Asy'ari di Lampang, Thailand. Okey, semasa isu hangat Ustaz Asy'ari ni nak ditangkap oleh kerajaan Malaysia, jadi Ustaz Asy'ari pada waktu itu berada dekat Jordan. Okey, dan dia kemudiannya pergi ke Thailand. Okey, suatu hari dia nak pergi ke Chiang Mai. Okey, nak pergi ke Chiang Mai untuk
temu ramah dengan CNN, stesen TV CNN. Okey, jadi dia pergi dengan bas 2 tingkat dia lah. Okey, bila sampai di satu tempat tu di Lampang, dia ditahan oleh polis Thailand. Okey, pada waktu itu mula-mula pengikut dia ingat bahawa dapat sambutan daripada kerajaan Thailand, rupanya Ustaz Abuya ni akan ditangkap. Okey, penangkapan itu dengan kerjasama polis Malaysia dengan polis Thailand di bawah pimpinan dia, ketua polis Thailand, Jeneral Pratin Santi Prapop. Okey, penangkapan ini dilakukan tanpa pengetahuan kerajaan Thailand, termasuklah oleh Menteri KDN dia, Menteri Dalam Negeri dia, iaitu Jeneral Chawali. Okey, jadi sebab Chawali ni sebenarnya adalah persimpati Al-Arkam. Jadi ketua polis dia Pratin Santi Prapop ni mahu tak mahu kena tangkap Al-Arkam ni, Abuya Syari ni, sebelum Jeneral Chawali balik ke Thailand. Masa tu Jeneral Chawali ni duduk kat luar negara. Kemudian dia balik. Sebelum dia balik tu Ustaz Syari telah ditangkap dan dikenakan ISA. Okey. Okey, dan last sekali kebanyakan ahli Al-Arkam ni telah sedar dan ramai daripada kalangan mereka telah menjadi penceramah-penceramah untuk menyedarkan pengikut Al-Arkam, antaranya Paru Muhammad Joy telah bertaubat dan kembali kepada fitrah, dan dia merupakan antara penceramah yang paling aktif untuk menyedarkan ahli-ahli Arkam mengenai kesesatan, beberapa kesesatan dalam Al-Arkam. Okey, tapi walaupun Al-Arkam ini ada masalah pada akidah dia, tetapi kita kena faham, kita kena tahu bahawa Al-Arkam telah menyumbang kepada ekonomi negara, dan setakat ni belum ada mana-mana pertubuhan Islam yang mampu menyaingi Al-Arkam dari segi ekonomi. Okey, kebanyakan pertubuhan Islam kerja dia nak merebut kuasa, kerja dia kutip derma dengan orang lain dan sebagainya, tetapi tak ada satu pun yang betul-betul develop orang-orang Melayu Islam, orang Islam dekat Malaysia untuk menjadi seperti Al-Arkam, menubuhkan syarikat korporat yang besar, menyebarkan dakwah sampai ke luar negara. Setakat ni belum ada pertubuhan, mana-mana pertubuhan Islam yang mampu menyaingi Al-Arkam. Ini hebatnya Al-Arkam, walaupun masalah akidah, tapi kehebatan dia pada ekonomi. Dan mana-mana pertubuhan pada saya, kenalah tiru Al-Arkam. InsyaAllah kita akan menjadi bangsa dan juga agama yang kuat dekat Malaysia ni. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk review buku pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.